Okay, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Dan untuk hari ini kita akan belajar tajuk bab 8 garis dan sudut. Okay, bersama saya Cikgu Nurul. Okay. Apa yang kita akan belajar hari ini ialah tajuk 8.3 sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. Okey. Apa yang kita nak capai hari ini? Okay, standard pembelajaran hari ini, kita ada 3 standard pembelajaran yang murid mesti capai, iaitu mengenal, menerangkan dan melukis garis lari dan garis rentas lintang. Yang kedua, mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan dan sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Dan yang terakhir, menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. Okey, so kita lihat yang seterusnya. Okey, apa itu garis selari dan garis rentas lintang? Okey, sebenarnya kita dah belajar garis selari dalam tajuk 8.1. Okay, garis lari ialah garis yang ditandakan dengan anak panah lah. Okay, kalau dalam sini ditandakan dengan anak panah ini. Okay, di mana kecondongan setiap garis selari ini adalah sama. Okay, jika murid panjangkan garisan selari ini, dia tidak akan bercantum. Okay, dia tak akan bersilang antara satu sama lain. Okay, so garis selari ini kenapa dia tidak bersilang? Sebab dia mempunyai kecondongan yang sama. Okey, apa itu garis rentas lintang? Okey, so ini first time kamu dengar. So garis rentas lintang ialah garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus. Okey, jadi kalau dia ada satu je sampai sini je, okey, yang ini kira garis lari. Okey, so kalaulah dia satu garisan ni tapi dia bersilang pada anak panah garisan yang pertama saja, garis lari yang pertama, dia tak sampai yang kedua, maka dia bukanlah garis rentas lintang. Dia dua atau lebih. Okey, dua atau lebih. Okey, boleh jadi garis rentas lintang ini juga boleh jadi garis selari. Okey, maksudnya ada dua lah. Tak ada masalah. Okey, itu ialah garis lari dan garis rentas lintang. Okey, seterusnya kita lihat apabila ada dua garisan selari, okey, dua atau lebih garisan selari, kemudian ada satu garis rentas lintang. Macam tadilah yang kita tunjukkan. Okey, dua, dekat sini ada tiga lah garisan selari dan satu garisan rentas lintang. Okey, apa yang berlaku? So, apabila satu garis rentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garisan selari, akan terdapat sudut-sudut yang kita panggil sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okey, jadi kita lihat apa itu sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okey, so kita lihat. Okey, ini ialah sudut, kita lihat sudut yang boleh terjadilah bila ada dua garisan selari yang bersilang dengan satu garis rentas lintang. Okey, satu. Okey, so satu garis rentas lintang dia akan boleh pakai ketiga-tiga ni lah untuk setiap satu. Okey, kalau ada dua garis rentas lintang itu dia punya hal yang lain. Okey, hal yang lain bukan maksud hal yang lain tu dia dia tidak terlibat dengan yang ini. Okey. Okey, so kita ada sudut sepadan. Jadi kalau ada sudut sepadan, ini sudut sepadan maksudnya kita boleh lihat dua garisan selari. Pastikan murid lihat dua garisan selari, kemudian satu garis rentas lintang. Ingat huruf F. Okey, dekat huruf F itu ada dua sudut. Katalah ini F ni terbalik. Nampak tak F ni terbalik? Okey, F ni terbalik. Okey, jadi apa yang kita nak kaitkan dengan sudut A dan sudut B? Sudut A dan sudut B, jika dia ialah sudut sepadan, iaitu F terbalik, F lah. Yang dalam kes ni F terbalik. Kalau F tegak macam ni pun boleh juga. Okey, so jika ada dua sudut yang sepadan, maka nilai kedua-duanya adalah sama. Okey, kena lihat macam F lah, huruf F. Okey, kalau selang-seli ingat macam huruf Z. Okey, jadi huruf Z ada dua sudut kan yang berselang
seli. Macam dalam kes ni C dan B. C dan B ialah sudut yang berselang-seli. Kalau murid nampak dia macam huruf Z. Okey, tak kira dia Z ke kanan ataupun Z terbalik. Okey, jadi dia tetap sudut selang-seli. Jadi sudut C dan sudut B juga adalah mempunyai nilai yang sama. Okey, untuk sudut pedalaman, okey, kita lihat dia macam huruf C. Okey, huruf C dekat sini. Okey. Sudut pedalaman C dengan D. Okey, dia sebelah-sebelah macam ni. Okey, kalau ada sudut pedalaman, kalau dia punya ni, okey, hasil tambah kedua-dua ni C tambah D, murid akan dapat 180 darjah. Okey, itu ialah dia punya konsep lah yang murid perlu ingat. Okey, ada 3 sudut yang akan terhasil. Okey, dalam apabila 2 garis terselari bersilang dengan 1 garis rentas lintang. Okey, dia akan ada 3 sudut yang terhasil. Okey, sudut sepadan, boleh lihat sudut sepadan, sudut selasili dan sudut pedalaman. Okey, seterusnya, okey, ini ialah latihan pengukuhan untuk sudut, jenis-jenis sudut lah. Okey, jenis-jenis sudut. Okey, kita kenal pasti yang ini ialah sudut apa. Ini sudut apa. Apa yang murid boleh nampak. Okey, kemudian dia kata dah tahu ini jenis sudutnya, kemudian tandakan dengan huruf C dan D pasangan lain. Cari lagi yang sama dengan dia, yang kita boleh apply, gunakan sudut yang sama, itulah sudut jenis yang sudut yang sama. Okey, jadi kita dah tahu ada 3 sudut yang terhasil. Jadi kalau kita tidak diberi garis lurus, garis lari atau tidak, okey, katalah cikgu terlupa nak lukis anak panah tu. Biasa kalau kita lihat anak panah, kita boleh tahulah dia selari atau tidak. Okay, so dalam soalan ni dia tanya, dalam setiap rajah berikut tentukan sama ada garis lurus PQ dan RS selari atau tidak. Okay, PQ atau RS ni selari atau tidak. Jadi macam mana kita nak tahu dia selari atau tidak? Jadi kita boleh guna pakai sama ada sudut sepadan, sudut selang-seli atau sudut pedalaman. Okay, dalam kes ni soalan A, macam huruf apa kita boleh kaitkan 2 sudut ni? Okey, kita boleh kaitkan 2 sudut ni macam huruf F. Jadi dia ialah sudut sepadan. Okey, kita kena ingat sudut sepadan nilainya adalah sama. So dalam kes ni nilai dia adalah sama. Maka kalau nilai dia sama, PQ dan RS adalah selari. Okey. So kita lihat gambar yang kedua. Okey, ada 2 sudut yang bersebelahan macam ni di dalam satu ruang yang sama. So kita lihat dia macam huruf C. Okey, kita lihat dia macam huruf C. Okey. Huruf C, apa dia punya konsep dia? Hasil tambah mestilah dapat 180. So kita buktikan dapat ke tidak. Okey, soalan yang ini B, 42 tambah 128 kita hanya dapat 170 darjah, bukanlah 180 darjah. Maka PQ dan RS tidak selari. Kenapa? Sebab hasil tambah sudut pedalaman sepatutnya 180 darjah jika PQ dan RS adalah selari. Okey, jadi kalau kamu tambah bukan 180, maka kedua garisan itu tidaklah selari. Okey, so ini adalah contoh ini adalah latihan pengukuhan untuk menentukan sama ada garisan tersebut ialah selari atau tidak. Okey, sebelum kita habis, kita tamatkan kelas kita. Lihat dulu soalan C. Okey, dekat sini dia tanya PQ dan RS. Okey, berkaitan dengan PQ dan RS. Okey, so garis rentas lintang yang ini, katalah kita assume dia garis rentas lintang. Okey, garis rentas lintang yang di sebelah kiri tidak berkaitan dengan garis rentas lintang sebelah kanan. Dia tidak ada kaitan. Nampak macam ada kaitan tapi sebenarnya tidak.
Okey, sebab kita nak cerita katalah ini selari. Okey, yang ini garis rentas bintang ini di sini sahaja kawasan dia. Okey, apa-apa nombor berkaitan dekat sini. Okey, 124 yang kedua yang ini sahaja. Kita tak lihat kepada yang di sebelah sini. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Cuba fikir-fikirkan sama ada garisan ini selari atau tidak. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.